Ingin saya bawakan perbahasan malam ini. Kenapa Nabi SAW dipertemukan dengan Nabi Yusuf? Why? What is the because? Inilah rahsia yang sangat besar. Pertama, Nabi bila diperkenalkan Nabi Yusuf, Nabi begitu excited sekali. Sebab Nabi Yusuf ni seperti yang dia dengar cerita tentang keindahannya memang benar. Iza huwa u'tiya syatrul hasan, ataupun syatrul husni dalam riwayat lain. Dia memiliki kecantikan separuh daripada manusia. Pada dulu ada syair, orang tua-tua menidokan anak. 11 bintang matahari sepakat, sang rembulan bersujud kepadanya. Rupa nan elok bagaikan malaikat, amatlah indah berseri wajahnya. Dia kalau ikutkan dia kena bentuk gurindam, kena didendangkan. Tapi tak retilah saya nak mendendangkan, nak menidokan anak. Jadi Nabi sebut separuh kecantikan manusia ada pada Nabi Yusuf. Mana tuan-tuan kumpul semua orang lelaki paling handsome dalam dunia, siapa? Kumpul semua. Katalah orang Kuantan payah cari orang handsome, kita cari orang luar lah. Tom Cruise, Johnny Depp, Brad Pitt, George Clooney. Kuantan payah, lama mikir baru dapat, susah. Ryan Gosling, Nicholas Saputra, Takeshi Kaneshiro, artis apa lah, Arun Aziz, Sheikh Muzaffar Syukur, Benik Chandran, siapa lagi? Boleh campur semua, separuh handsome mereka tu duduk pada Nabi kita. Itulah handsomenya Nabi Yusuf AS. Tapi ada para ulama, para pecinta Nabi SAW, mereka ulas lain pula. Dia kata kena faham, Nabi ni bila sahabat tanya, ya Rasul, Nabi Yusuf ni handsome tak? Nabi kita menjawab, qad u'tiya syatrul hasan, dia memiliki separuh kecantikan. Apa maknanya? Nabi nak mengabarkan, ya, Yusuf tu handsome, tapi dia memiliki separuh kecantikan aku. Dia nak kata begitu. Kawan handsome lagi. Memang betul Nabi kita handsome, kita kenalah sokong Nabi kita. Nabi kita handsome lagi. Jadi ada ulama muhibbin ni, dia kata ada Nabi nak mengatakan Nabi Yusuf tu handsome, tapi separuh handsome kawan dia duduk kat dia. Gitu, kawan handsome lagi. Hadirin hadirat, mengapakah Nabi kita dipertemukan dengan Yusuf? Barang perlu kita ingat, Nabi kita sebelum di Isra' Mi'rajkan, Nabi telah melalui satu fasa penderitaan yang begitu teruk sekali. Dihina, dipulaukan, dipukul, ditipu dan bagai-bagai lagi. Maka salah satu daripada objektif diadakan Isra' wal Mi'raj adalah untuk regenerate balik semangat Nabi. Jadi Nabi ni dia dah down, dia dah ketika balik daripada Taif dia down, dia dah tak tahu kan, dia memunajat pada Allah, mana aku nak bawa Islam ni ya Allah, dia menangis. Jadi Allah bawakan Nabi ni berjalan, berjumpa dengan senior dia. Dan Allah aturkan banyaklah Nabi bertemu dengan Nabi itu, Nabi ni. Dan semua Nabi yang Nabi kita dipertemukan itu signifikan, sangat ada kait-mengait. Bukan Tuhan aturkan saja-saja. Tujuan kamu dipertemukan supaya ambil semangat daripada mereka. Sebab dalam kehidupan kita berkerjaya pun ada masa kita down. Kita down. Tuan-tuan yang bekerja, jawat awam ke, tugas gaji bukan boleh main cocok, main transfer ikut bank, zaman kena pergi beratur, kena tarik cetok kan, zaman telefon pakai telegram dan sebagainya lagi. Maka kita akan jadi semangat balik. Dan itu yang diaturkan kepada Nabi kita. Sebab itu sebagai contoh, kenapa Nabi dipertemukan dengan Nabi Musa AS. Jumpa Nabi Musa bukan sebab faktor nak diskaun semayang saja. Jangan ingat, dia betulan jumpa dengan Nabi Musa sebab Nabi Musa nak suruh minta diskaun, semayang 50 tinggal 5. Dah. Nabi dipertemukan dengan Nabi Musa supaya Nabi tengok depan mata, ini orang pernah kena kecam dengan masyarakat lebih teruk daripada engkau kena. Tapi bagaimana dia berhadapan dengan kehidupan? Semangat balik Nabi. Nabi Musa pernah kena teruk tekanan, tuan-tuan. Teringat saya satu kisah. Nabi SAW, kita tahu Nabi ni Al-Amin, orang yang diakui seorang yang amanah.
Tapi dalam keadaan semua orang iktiraf Nabi sebagai seorang yang amanah, pernah sekali Nabi dituduh makan duit. Pernah. Sahabat tuduh Nabi kong kali kong. Bayangkanlah, daripada kecil dia tak pernah tipu orang, bila sampai satu peringkat orang ngabar dia makan duit. Iaitu Nabi pernah dituduh tidak adil semasa pembahagian harta Hunain, yang mana perang ini berlaku selepas daripada Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Yang masa itu adalah sejarahnya kenapa berlaku peperangan Hunain ini. Jadi puak-puak musyrikin yang berada di persekitaran Mekah, mereka dah tinggalkan Mekah, dah takut tengok orang Madinah datang. Jadi dia bergabung dengan puak Hawazin dengan Thaqif, bentuk satu kekuatan. Dia tak boleh terima hakikat orang Islam berjaya tawan semula Mekah. Jadi kedua-dua kumpulan ni dia bergabung, dia merancang nak serang balik umat Islam di Mekah, dan mereka berkumpul di satu tempat bernama Autas. Autas ni dekat dengan lembah Hunain. Mereka bawa semua kelengkapan perang. Dia bawa semua. Dia bawa kelengkapan perang, termasuklah harta sekali. Maka zaman sekarang ni dia pergi perang tu bawa sekali dengan perabot, piring astro, decoder, bawa semua. Macam pergi melancong semua bawa, naik karavan seolah begitu. Dan pasukan musuh diketuai oleh Malik bin Auf. Dia lembah Hunain ni terletak antara Mekah dengan Taif, tetapi dia lebih dekat dengan Taif lagi. Peperangan berlaku pada 6 Syawal tahun 8 Hijrah bersamaan tahun 630 Masih. Jumlah orang Islam masa itu 12,000 orang, yang mana 10,000 adalah jumlah sedia ada yang datang daripada Madinah, dan 2,000 orang lagi adalah jumlah yang baru peluk Islam di Mekah ketika itu. Jadi pasukan musuh ketika itu sekitar 20,000 orang. Jadi orang Islam bila jumlah cecah 12,000, dia orang jadi overconfident. Ni masalah umat Islam. Bila dia ramai, dia rasa dia kuat. Dia pun overconfident, sebab sebelumnya mereka hanya ada 10,000 kekuatan daripada Madinah, sekarang dah tambah jadi 12,000. Dia rasa dia kuat. Dan ini Allah tegur dalam Quran, qad nasarakumullahu fi mawatini katsira wa yauma Hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. Allah Ta'ala menyebut, sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan perang dan juga medan Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan bilangan kamu yang ramai. Maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan pedah pun kepada kamu walau sikit habuk. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Allah Ta'ala sebut mu sombong, ujian sikit kepada mereka. Ini surah Taubah ayat 25. Tapi Alhamdulillah pasukan Islam menang. 70 musuh-musuh telah terbunuh, 6,000 orang ditawan, dan rampasan ketika itu adalah rampasan terbanyak dalam sejarah peperangan Islam. Rampasan perang saja 24,000 ekor unta, 40,000 ekor kambing, dan 4,000 wakih perak. Timbangan satu wakih bersamaan 213 gram. Disebabkan harta rampasan perang luar biasa banyak. Bayangkanlah tuan-tuan, 40,000 kambing, 24,000 unta. Bukan 2,000, bukan 4,000, 24,000. Jadi bila dah harta tu banyak, nak dibahagikan. Dan memang perangai orang Melayu, orang Islam ni, bila kaya, kelahi. Time susah, dia tak kelahi. Time masjid duit tak banyak, dia diam je. Time masjid dia tengok duit macam banyak, yang mula dia petikan. Ni contoh. Dia mau kelahi. Dia tak boleh tengok orang tu banyak sikit. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala ar-rajul, dia tak sebut nama, dia kata ada seorang, dia bercakap, dia berani, wallahi inna hadhihi al-qismata ma udila fiha wa ma urida biha wajhullah. Kata lelaki ni, demi Allah, pembahagian yang dibuat ini tidak adil sama sekali. Yang buat pembahagian ini ni bukan bagi nak mencari redha Allah, ni nak menyenangkan kawan dia.
Samalah macam ayat orang sekarang, kalau tak dapat habis dia kutuk kan. Bantuan banjir tak sampai ke dia, rapat dia kutuk. Cuba dia dapat, senyap. Cerita ketakpuasan hati ni sampai kepada Nabi. Bila orang dah start kata Nabi makan duit, buat gabok dia bagi lebih, orang Mekah kawan-kawan rapat, Awakon, Umar Osmani semua portion besar-besar, kita orang kecil-kecil ni sikit. Fataghayyar wajhuhu hatta kana qasirfi. Berubah muka Nabi macam jadi merah padam, merah kemerah-merahan. Lantas Nabi pun bersabda dalam nada marah, "Faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu rahimallahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara." Kalau seorang nabi itu dah dianggap tidak adil, maka siapa lagi yang dalam dunia ini yang you boleh expect dia boleh beri keadilan, boleh berikan keadilan? Kalau seorang nabi pun you sudah ada keraguan dia ni seorang yang tak makan duit, siapa lagi you boleh harapkan kejujuran? Kemudian Nabi sebut nama Nabi Musa. Nabi petik nama Nabi Musa, rahimallahu Musa. Allah sayang dan rahmat kepada Nabi Musa tatkala mana Nabi Musa telah disakiti dengan cara yang lebih teruk daripada ini, tetapi Nabi Musa sabar. Kemudian Nabi diam, Nabi tenang balik. Sahabat heran, kenapa Nabi petik Nabi Musa? Sebab semasa Isra' wal Mi'raj Allah tunjukkan Nabi ni Nabi Musa, mu berkenalan dengan dia.